Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya Lia Amira Anorikus. Tumpuan berita, selepas 60 tahun merdeka dan diberi kuasa untuk memerintah, semangat untuk mengisi kemerdekaan tidak pernah luntur. Sebaliknya terus diperkukuh melalui usaha para pemimpin masa kini dengan sokongan padu daripada rakyat Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, tempoh 60 tahun yang telah dilalui sejak mencapai kemerdekaan daripada British merupakan era untuk mengisi kemerdekaan agar kebebasan yang dinikmati menjadi sesuatu yang bermakna kepada negeri ini dan rakyatnya. Sehubungan itu, beliau ingin mengajak semua rakyat Sarawak untuk mengenang sejenak pengorbanan para pemimpin terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Sarawak sejak 60 tahun yang lepas. Beliau berkata demikian dalam perutusan buku cenderamata sempena sambutan Hari Kemerdekaan Sarawak ke-60 yang berlangsung di Padang Merdeka Kuching pada Sabtu. Premier Sarawak menambah untuk memperhebatkan usaha pembangunan, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah menentukan hala tuju yang jelas ke arah mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030 melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Jelas beliau, PCDS 2030 yang sedang dilaksana adalah berteraskan kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian sumber yang telah membawa Sarawak untuk terus meneroka potensi-potensi kekayaan baharu, khususnya ekonomi hidrogen, pembangunan sumber-sumber tenaga boleh diperbaharui termasuk hidro, bahan api, penerbangan mampan SAF daripada alga dan tenaga solar, perdagangan karbon dan industri penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Malah Premier Sarawak memaklumkan Sarawak terbukti kehadapan berbanding negeri-negeri lain di Malaysia dan juga di rantau Asia Tenggara dalam usaha membangunkan potensi-potensi baharu ini ke arah menangani perubahan iklim dunia sejajar dengan Perjanjian Paris 2015. Dalam kesempatan itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menyeru agar semangat segulai sejalai perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agama di negeri ini terus diperkukuh kerana pembangunan ekonomi yang mampan hanya boleh dicapai dalam suasana sosial yang aman, damai dan iklim politik yang stabil. Beliau juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa penganjur sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang telah bertungkus lumus untuk memastikan semua persiapan pelbagai acara yang dirancang dapat berlangsung dengan jayanya. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak diberikan kuasa oleh Kerajaan Persekutuan untuk pengeluaran semua permit dan lesen vessel tanpa merujuk kepada Jabatan Perikanan Malaysia. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata perkara itu telah diputuskan menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63 yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Putrajaya baru-baru ini. I think that is one of the issue that was decided that the federal government actually have given empowerment to Sarawak to issue deep sea license. But they're only giving Sarawak to issue license for C2 only. So during that meeting, we present our case. We want them to give us all the power to give all the license penangkapan ikan palatan zone A, B and C. And the meeting agreed. That means that now the power will be vested. Diberi kuasa kepada Kerajaan Negeri Sarawak menambahkan kuasa yang telah dipersetujui dalam mesyuarat dahulu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain 2023 bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka bagi mewakili Premier Sarawak di Kuching pada Jumaat. Datuk Amar Douglas Ugah menambah Kerajaan Sarawak juga diberi kuasa untuk menentukan persempadanan antara perairan laut dan perairan darat Sarawak. Kita juga minta Kerajaan Persekutuan memberi kuasa untuk menentukan persempadanan antara perairan laut dan perairan darat negeri Sarawak. Now is very confusing, so we want to have a very clear authority so that it can clearly define, easy for the enforcement agency to carry out their work.
Selain itu, beliau memberitahu Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 telah bersetuju dengan jawatankuasa yang akan dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Muhammad Ali dan dianggotai oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia serta Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak bagi menyiapkan laporan penuh dan mengemukakan cadangan proses penukaran status Pelabuhan Bintulu tersebut dalam masa yang terdekat. Jelasnya cadangan ini akan diberi kepada Jawatankuasa Teknikal Perjanjian MA63 sebelum ia dibawa ke Kabinet untuk keputusan selanjutnya. Now there is a subcommittee being tasked, headed by the Minister in charge of Sabah and Sarawak. We have to come up with a proposal to the Technical Committee for the Technical Committee to present to the main committee of MA63. We are confident actually that this issue, the proposal can be worked out within a month so that this issue can have some finality later on. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu Majlis Kesyukuran Agama-Agama lain oleh komuniti pelbagai agama lain di negeri ini menjadi pelengkap bagi perayaan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Berucap semasa mewakili Premier Sarawak dalam majlis kesyukuran itu, beliau berkata setiap penganut agama-agama lain berpeluang mendoakan kesejahteraan dan kemakmuran Sarawak. Majlis tersebut telah dimulakan dengan doa pembukaan oleh Archbishop Datuk Simon Poh, kemudiannya diikuti oleh agama lain iaitu agama Bahai, Buddha, Hindu, Kristian, Sing dan Tao. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, merangkap Timbalan Menteri yang bertanggungjawab Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain 2023 Datuk Liwan Lagang, Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor Datuk Jek Aman Luat serta tetamu kehormat yang lain. Selanjutnya, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di bangunan Baitul Makmur 1 di Kuching pada Jumaat. Kunjungan pertama adalah daripada rombongan Bintulu Port Holding Berhad yang diketuai Ketua Pegawai Eksekutifnya Ruslan Abdul Ghani dan diiringi Datuk Abdul Muttalib Alias. Dalam sesi pertemuan itu turut diadakan majlis penyerahan zakat perniagaan Bintulu Port Holdings Berhad sebanyak RM2.100.000 kepada Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak MIS Datuk Misnu Taha. Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Agung Kehormat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nor. Kunjungan tersebut adalah bagi membincangkan hal-hal berkaitan kebajikan Islam. Paparan seterusnya, pelancaran tayangan filem Sumpahan Jerunai yang mengisahkan budaya dan adat kaum Melanau harus membuka mata penerbit serta pemain perfilman di Sarawak atau Malaysia untuk memperbanyakkan karya seumpamanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penerbitan karya yang berpaksikan budaya dan adab resam di Sarawak bukan sahaja dapat mempamerkan keunikan negeri ini, malah boleh menjadi rujukan kepada generasi akan datang. But also, there must be a lot of write-up. Those who want to go deep into writing up on this kind of works, make sure that it will never be forgotten, supaya ia terus tidak hilang di telan zaman. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas tayangan filem Sumpahan Jerunai di Golden Screen Cinema GSC The Spring Kuching pada Khamis. Datuk Seri Abdul Karim menambah, walaupun sudah mengecapi pemodenan dan beragama tetap, kepercayaan lama nenek moyang seperti yang ditayang dalam filem tersebut perlu dipelihara dan dihormati lebih-lebih lagi dalam kalangan anak muda. Dalam pada itu, beliau turut mengalu-alukan penerbit filem di seluruh Malaysia yang ingin membuat filem berkaitan dengan kepercayaan budaya oleh etnik-etnik di Sarawak pada masa hadapan. Tapi kita mengalu-alukan siapa-siapa yang mampu membuat movie, membuat filem, membuat dokumentari berkenaan dan lokasinya terletak di Sarawak. We are prepared to assist in our own little way.
Filem Sumpahan Jerunai telah terpilih sebagai filem pertama yang akan ditayangkan sempena Festival dan Anugerah Filem Antarabangsa AIFA yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Ogos depan. Selain itu, filem Sumpahan Jerunai akan mula ditayang di seluruh pawagam GSC di seluruh negara bermula 27 Julai ini. Beralih kepada laporan temu bual mengenai perayaan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Sejak mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1963, dasar-dasar kerajaan Sarawak tidak pernah bersifat ekstremis. Sebaliknya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan mana-mana kumpulan atau komuniti. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin, setiap dasar yang dikemukakan sejak dulu hingga kini dibuat melalui perundingan dan berdasarkan prinsip kompromi melibatkan semua kaum di Sarawak. Katanya sehingga ke hari ini, kerajaan di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mengambil pendekatan strategik dan berfikiran jauh ke hadapan dalam merancang serta melaksanakan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat dan negeri ini secara menyeluruh. Sehubungan itu, beliau menyuarakan rasa teruja dan bangga sebagai rakyat Sarawak atas pembangunan dan perkembangan signifikan dalam pelbagai bidang ekonomi, sosial serta infrastruktur yang telah dicapai dalam tempoh 60 tahun di bawah kepimpinan pemimpin yang berwibawa. Dan kita dapat lihat selepas Yang Amat Berhormat Premier kita, Datuk Petinggi Abang Johari, bila dia mengambil alih sebagai Ketua Menteri, lepas tu ditukar nama kepada Premier, kita dapat lihat banyak inisiatif dia yang berwawasan. He's the one who started digital economy pada 2018 dan dia juga mengemukakan inisiatif ekonomi hijau, ekonomi digital. You can see that even now the penanaman algae sebagai sumber aviation fuel and penyimpanan carbon storage sebagai sumber pendapatan. So those are very, very modern and very, very futuristic initiative. And saya salute dia lah. Dan saya berharap dia akan teruskan usaha dia untuk mengemukakan lebih banyak lagi inisiatif. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual UKAS di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, sebagai wakil rakyat, Wilfred turut menyatakan kebimbangannya mengenai segelintir ahli politik yang menggunakan isu-isu agama untuk mencari sokongan. Mengenai masalah ini, beliau menekankan kesatuan dan nilai perpaduan sebagai kunci untuk pembangunan negeri yang lebih pesat. Masih ada ahli-ahli politik yang cuba nak memperjuangkan hak kaum, menggunakan isu-isu agama untuk mendapat sokongan, mengapi-apikan rakyat untuk kepentingan sendiri, untuk membuat sebagai macam mereka adalah jago kaum, jago kampung, macam itulah cara macam tu. So I think those kind of perbuatan is not good for our nation as a whole. That means we do not resort to politicking lah. I think what is important now is apa yang penting. Kalau kita lihat satu masalah, kita berunding, kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Kita mesti bersatu padu dan menerapkan nilai perpaduan supaya bangunan negeri Sarawak ini akan lebih cepatlah. Menyentuh mengenai masa depan Sarawak, Wilfred berharap agar semua inisiatif yang dicadang dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dapat dilaksana dengan cepat supaya rakyat dapat menikmati kebaikan daripada semua inisiatif yang diperkenalkan. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga kerja UKAS ingin mengucapkan Selamat Hari Sarawak kepada seluruh rakyat negeri ini. Kami juga ingin mengajak anda untuk menyaksikan pelbagai acara menarik yang akan berlangsung sempena perayaan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang berlangsung di Padang Merdeka Kuching esok. #menyebar fakta, salam UKAS.